Dari Auditorium Kompleks Perdana Siswa, Seni Teater Kolej Kediaman Raja Dr. Nazim Shah, sebuah karya Roy D. Rokidi, terimalah Teater Cendera Kirana. Yelah, dari tadi asyik engkau je yang buat silap. Langkahnya begini. Nampak? Sakitlah! Kau. Cepatlah. Lepas tu begini. Itu pun susah kau nak buat. Almas, kau tahu bagaimana tepukannya? Tak. Tepukannya begini. Cuba kau buat. Sekali lagi. Kita tak tahu ke? Begini. Kalau begitu, kalau korang berani, mana suara aku? Suri? Oh, kau nak capak aku lah ni. Aku nak capak kau. Capak pasal kau.
Guru suruh berlatih lah. Bukannya apa benda tu? Kau, kenapa lambat? Alasan apa lagi kali ni Indra? Kali ni bukannya alasan lagi lah. Tapi kan memang betul-betul kejadian. Tadi aku belajar sesuatu dengan guru. Kau belajar apa? Aku belajar tentang ilmu hidup. Macamlah kami tak tahu. Kau ni tukang karut, penghimpun lara. Memang banyak kisah-kisah yang kau tahu. Taklah, tapi ini memang betul-betul kejadian. Ish. Dengarlah cerita ni dulu. Kamu semua dengar. Kami tengah dengar lah ni. Kalau macam tu duduklah. Duduk. Macam-macam. Duduklah. Cepat duduklah. Tadinya guru mengajar aku ilmu tentang hidup. Disuruhnya aku mengambil sekarang guni. Kemudian isikan segala batu-batu yang ada. Aku pun kutiplah segala batu yang ada. Kutip. Masuk. Kutip lagi. Kutip. Masuk. Tak penuh lagi. Kutip. Masuk. Sikit lagi. Kutip. Masuk. Sampailah penuh karung guni itu. Kemudian guru bertanya, Indra, sudah penuhkah karung guni itu dengan batu? Aku pun menjawablah, sudah guru. Adakah boleh diisi apa-apa lagi ke dalam karung guni itu, Indra? Tak boleh lagi guru, karung ini sudah penuh, kan? Sekarang kamu isikan pula pasir ke dalam karung guni itu. Pasir? Dah penuh. Tapi tak apa. Aku pun ambillah segala pasir-pasir yang ada. Kutip. Tabur. Kutip. Tabur. Kutip. Tabur. Sampailah karung guni itu penuh. Indra, pasir lagi. Dah penuh tak payahlah. Aduh. Ish. Kemudian guru bertanya lagi. Indra, sudah penuhkah karung guni itu dengan batu dan pasir? Aku pun menjawablah, sudah guru, karung ini sudah penuh, padat dan tak ada lagi ruang selain batu dan pasir. Adakah kamu pasti, Indra? Kali ni guru, saya benar-benar pasti. Sekarang kamu isikan pula air ke dalam karung guni itu. Air? Tadi batu, lepas tu pasir, sekarang air pula. Ikut je lah. Aku pun ambillah beberapa gayung air. Kau pegang. Nampak kan? 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung, sehinggalah ke gayung yang seterusnya. Sungguh aku tak sangka masih boleh diisi lagi ke dalam karung guni ini. Almas, kau tolong pegangkan guni ni. Kau ni Indra. Cuba kau fikirkan. Air yang diisi ke dalam karung guni itu, airnya pastilah jatuh ke bawah. Apalah kau ni Indra? Kau ni Indra memang dungu. Dungu. Ish. Kau Tatilah padan dulu. muka
Kau tahu tak sebab apa guru menyuruh aku berbuat begitu? Kenapa? Mesti ada sesuatu yang guru ingin sampaikan. Tapi apa dia? Apa ya? Mana aku tahu? Kalau kau tak tahu, engkau dan engkau fikirlah sendiri. Takkanlah semuanya aku nak suapkan pada kau. Kau, Indra. Apa? Baik kau bagi tahu, jangan sampai. Apa ni? Hei Indra! Engkau dah lah kacau aku berlatih tadi. Sekarang ni. Engkau nak cerita ke? Tak nak. Nantilah dulu. Yes. Aku tak habis cerita lagi lah. Betul kamu semua nak tahu? Betul ke kamu semua nak tahu? Betul. Sebelah sini pula tak tahu tak? Naklah. Tak dengar, kuat sikit. Nak, cepat. Kalau kamu semua nak tahu, macam biasa semua. Satu, dua, mula! Gerak langkah apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Guru! Lihat! Gerakan saya dah mantap! Alma! Itu guru lah! Guru, tadi saya... Lihat di atas langit sana. Awan yang mengandung sarat. Sebentar lagi langit bakal menangis. Menangis? Apa tu guru? Hujanlah, kenapalah kau ini? Kau ini Indra. Tetapi tangisannya itu agak lain sekali. Lihat. Kepulan awan itu dari arah timur dan barat bakal bersatu. Seolah mereka ingin bertempur. Manakala di tengahnya bergelombang, seakan ingin menutup apa yang ada di antara langit dan bumi. Guru, tolong permudahkannya. Saya masih belum faham lagi lah. Manusia yang dimintanya bertimbul, yang diusahanya kontra. Itu yang dimintanya bertimbul, yang diusahanya kontak. Tapi Almas, apa maksudnya? Kau tahu apa yang ada di antara langit dan bumi? Awan? Awan! Tak. Aku rasa angin. Angin pun betul juga. Aku tak rasa awan dan angin. Aku rasa hujan. Taklah, bukan awan, bukan angin, bukan juga hujan. Tapi petir. Awan, angin, hujan
petir. Awan, angin, hujan, petir tiada makna walau sebutir. Dengar ini cucu-cucuku. Jika kau mahu bahagia, maka berbaktilah pada alam. Apa yang ada di antara langit dan bumi adalah doa. Doa yang sedang terbang menerawang menuju ke Tuhannya. Awan, angin, hujan, petir. Kau tahu apa yang ada di atas langit sana? Di atas langit sana ada satu cerita yang belum pernah aku kongsikan kepada kamu semua sebelum ini. Hikayat ini beratus tahun usianya. Sengaja aku timbulkan kembali untuk tatapan tiap manusia yang seringkali bertanya tentang impian aku ingin ke atas sana. Bukan di atas gunung atau hutan rimba, tapi di sebalik langit membiru itu ada satu dunia purbawar yang tidak akan engkau tahu asal usulnya dan mengapa mereka mendendami manusia. Ya, di sanalah tempat aku ingin tuju dari kecil hingga menginjak dewasa usia. Tiada siapa yang mengerti akan hajat di lubuk hati kecilku ini. Nun di atas sana awan mula bercantum menjadi kelabu. Barangkali menyimpan amarah yang dipendam sekian lama. Tatkala guruh saling sambung menyambung, maka resah hati aku turut sambung menyambung. Kerana aku tahu ada sesuatu yang ingin diberitahu oleh hujan. Bukan kerana kepedihan atau kehilangan, tapi di sebalik langit membiru itu ada satu kisah tentang air mata seorang putri dari kayangan yang tidak tahu untuk apa air mata suci itu dititiskan. Ini mengenai seorang anak yang derita menanggung beban sengsara atas satu peristiwa tentang bagaimana jasad ibunya bercerai nyawa, tentang suaminya yang rakus menerja tanpa usul periksa. Kerana atas satu rasa kecewa memendam luka sehingga akhirnya membebani sang anak yang tidak tahu apa-apa, dibesarkan tanpa ibu dan bapa. Dia bernama Cendera Kirana.
maka adalah aku, Zamar Jobab. Telah puas aku berkelana di perantauan, mencari dar yang perlu dibayar dengan nyawa. Tuanku Zamar Jobab, Ya, sebentar tadi patih diberitahu ada sesuatu perkabaran di istana. perkabaran apakah itu, wahai Dugawasa? Patih juga tidak mengerti, tuanku. Barangkali ada sekelumit durjana yang terjah menimpa ke istana. Kita ini lelaki, Dugawasa. Sebagai panglima perang, kita harus bersiap sedia dengan apa jua segala kemungkinan yang akan berlaku. Panglima, iringi beta ke istana. Dengan iringan menjunjung kita, dipersilakan, tuanku. Dengan limpah perkenan di bawah duli tuanku, Raja Hanantar Boga dan Permaisuri Dewi Cengkarabala, tuanku Zamar Jobab masuk menghadap. Anak anda, Ya, Bonda. bagaimana keadaan anak anda semasa di perantauan? Anak anda baik sahaja, Bonda. Banyak yang anak anda pelajari semasa berada di perantauan. Kerajaan yang berada di bawah lindungan timur adalah lebih tertib daripada yang di barat, Bonda. Sememangnya begitulah anak anda. Kita yang masih mempunyai adat dan tertib inilah yang perlu kita kekalkan ketamadunan dan warisan kita. Ayuhai ayahanda. Ya, anak anda. Gerangan apakah sehingga anak anda segera ditetapkan datang kemari? Anak andaku Zamar Jobab, Ya, ayahanda. berat sungguh di hati ayahanda ingin menyampaikan perkabaran yang baru saja ayahanda terima pada hari ini. Mengapakah, ayahanda? Gerangan apakah? Anak anda baru saja pulang dari perantauan Betul. dan ayahanda mengerti anak anda baru saja melangsungkan perkahwinan bersama dengan Agus Ratna Putih. Tetapi anak anda, perkabaran yang ayahanda ingin sampaikan ini anak anda begitu penting sekali. Malah hanya pada kerajaan kita sahaja mereka berharap. Anak anda masih tidak mengerti, ayahanda. Teruskan, ayahanda. Anak anda akan mendengar. Begini anak anda, saudara kita, kerajaan di bawah lindungan selatan telah berperang dengan kerajaan utara. Dan kabarnya, kerajaan mereka hampir musnah akibat diserang kerajaan utara itu. Mereka tidak berupaya lagi untuk melawan anak dia, kerana hampir kesemua kaum lelaki telah dibunuh. Manakala anak dia,
warga tua, kaum wanita dan anak-anak kecil telah menjadikan tawanan. Mengapa menjadi status begitu, Ayahanda? Kerajaan di bawah lindungan utara enggan membayar ufti kepada saudara kita. Dan apabila mereka menghantar utusan, maka ketika itulah mereka diserang. Mereka meminta pertolongan kepada kita, Ananda, kerana kita bersaudara. Dan Ananda merupakan seorang ketua angkatan perang. Tetapi tidak mungkin... Tidak mengapa, Ayahanda, Ananda mengerti. Kalau begitu menjadi sengketa, maka Ananda sendiri akan mengetuai angkatan tentera. Dugawasa. Ya, Tuanku. Persiapkan angkatan tentera beta. Siapkan juga selojong berisi kelengkapan tentera. Beta akan berangkat malam ini juga. Sebaliknya Dugawasa, kamu tinggal saja di sini. Jaga Ayahanda dan bonda beta. Menjunjung titah, Tuanku. Ayahanda, Ya, bonda. Jika begitu, izinkan Ananda bermohon diri dahulu. Ananda ingin berjumpa dengan isteri. Berhati-hatilah Ananda. Doa dan restu Ayahanda serta bonda sentiasa mengiringi Ananda di sana. Adinda dan Sari. Gerangannya, kenapa kamu kemari? Dinda menunggu kedatangan Kanda. Menunggu kedatangan Kanda? Ada apa-apa perkabaran yang dibawa untuk Kanda? Tiada apa-apa. Cuma hati Adinda saja yang tidak keruan mau bertemu dengan Kanda. Perkara yang lepas usah lagi dikenang Desa Nasari. Kita tiada jodoh bersama. Kanda sudah mempunyai isteri. Adinda tidak mengerti mengapa Kanda sering ingin menjauhi. Apakah Adinda tidak boleh dijadikan yang kedua sebagai isteri? Adinda! Tidak mungkin sesekali Kanda akan mengkhianati Agus Ratna Putih. Kanda harus pergi. Jikalau tiada apa-apa, izinkan Kanda memohon diri. Nanti dulu Kanda. Bilakah agaknya boleh kita bertemu lagi? Kanda tidak pasti. Mungkin 10 nama lagi. Barangkali mungkin selepas Kanda pulang dari peperang. Sama ada roh dan jasad masih lagi bersemadi. Entahkan hidup, entahkan mati. Kanda! Upah ini beta
supaya kamu masukkan racun ke dalam makanan Zamar Jobat. Salah satu daripada mereka harus mati. Patut faham. Tapi anda kata perkara ini tidak menjadi. Apa maksudmu berkata begitu? Agus Ratna Putih itu terlalu sakti. Dan kerana kesaktian yang dimiliki oleh Agus Ratna Putih itulah yang telah merawat Zamar Jobat sehingga pulih kembali. Dan kerana itulah Zamar Jobat terpikat hatinya pada Agus Ratna Putih. Better juga sakti. Kita lihat kesaktian siapakah yang lebih berkuasa di Purbawara ini. Pergi sekarang. Baiklah. Maka adalah aku yang bernama Agus Ratna Putih. Seorang isteri yang tidak pernah jemu menunggu kepulangan seseorang yang bernama suami. Berkelana berjuang demi pertiwi. Hampir 3 purnama lamanya pergi berbakti. Dan selama hampir 3 purnama itu, aku sendiri menyulam mimpi. Menunggu dan menunggu lagi. Malam sebelumnya itu, aku didatangi. Tidurku hilang lena. Berdebar. Tidak, aku pasti. Gemetar dari dalam dada yang bergemuruh, dari dalam sunyi dan mimpi. Lalu aku dihujani dusta. Dan aku sendiri tidak mengerti. Angkara siapa? Kerana cemburu dan iri hati. Dalam hati ini aku bersuara lantang. Namun dalam nyata diamku tidak kepalang. Adinda Agus Ratna Putih, Kanda sudah pulang. Adinda, Sebentar, Kanda. cepat sikit Dinda. Kanda. Dinda, Sudah lama Adinda menanti kepulangan Kanda. Mengapa Kanda? Kanda sepertinya
tidak gembira bertemu dengan Dinda? Bukan begitu, Dinda. Sejak berada di perantauan, Kanda asyik terbayangkan wajah Dinda. Mana mungkin Kanda tidak gembira melihat Dinda di depan Kanda. Tapi Kanda tidak sanggup lagi, Dinda. Kanda tidak lagi sanggup untuk meninggalkan Dinda seorang diri di sini. Namun sebab tugas Kanda pada kerajaan kita, Kanda harus pergi lagi? Ya, Dinda. Saudara kita yang berada di selatan memerlukan kita. Dan Kanda sebagai ketua perang yang diharap-harapkan harus membantu mereka. Dinda mengerti akan tugas Kanda itu. Apa yang Dinda harapkan hanyalah keselamatan Kanda. Semoga selamat pergi dan pulang. Dan sepanjang Kanda di perantauan, doa Adinda tidak akan pernah putus buat Kanda. Dinda, sebenarnya Kanda boleh memilih satu antara dua. Antara jalan yang luas terbentang atau jalan yang penuh bersimpang. Tidak mengapalah Kanda. Berbaktilah Kanda pada Nusa. Moga keberkatan mengiringi Kanda. Dinda. Maafkan Kanda, ya Dinda. Sememangnya tugas Kanda ini sering meninggalkan Dinda seorang saja di sini. Dinda. Kanda lapar. Santapan apakah yang Dinda sediakan buat Kanda? Pergilah bersiap dan bersihkan diri. Dinda akan sediakan santapan istimewa buat Kanda. Zamar Jobat. Agus Ratna Putih. Zamar Jobat. Agus Ratna Putih. Zamar Jobat. Agus Ratna Putih. Raslan Asari. Durgawasa. Beritahu Beta, siapakah di antara mereka berdua itu yang telah mati? Sebenarnya patut... Sebenarnya apa?
Telah Patik beritahu sebelum ini bahawa Agus Ratna Putih itu terlalu sakti. Jadi, rancangan beta tidak menjadi. Terangkan apa yang berlaku. Patik menyelinap masuk dan meletakkan racun ke dalam makanan mereka berdua. Kemudiannya Patik bersembunyi dan menunggu. Tetapi tiada apa-apa yang berlaku. Kau pasti mereka telah menyantap makanan itu. Patik pasti. Patik telah melihat dengan mata Patik sendiri. Beta telah temui satu racun yang boleh menghancurkan kebahagiaan mereka berdua. Kelopak bunga itu racunnya? Tidak. Racun itu adalah kau, Durgawasa. Patik? Ya. Suatu ketiadaan Zamar Jobat di rumahnya, beta mahu kau masuk ke dalam bilik Agus Ratna Putih dan kau lakukan tugas kau sebagai seorang lelaki. Patik faham. Patik faham. Tetapi selepas itu bagaimana? Perkara seterusnya akan beta uruskan. Jikalau beta tidak dapat memiliki Zamar Jobat, maka kau juga tidak dapat memilikinya, Agus Ratna Putih. Guru, selepas itu apa yang terjadi? Ceritakanlah kepada kami. Guru, ceritakanlah pada kami semua. Tak sabar untuk kami semua mendengar cerita selanjutnya. Kan? Guru, bagaimana pengakhiran ceritanya? Ish, kalau aku bunuh dia Sanasari yang jahat tu. Bilanglah cucu-cucuku, nampaknya alam ini seakan mengerti apa yang tersirat dalam hati ini. Ribut kencang bakal melanda bumi sebentar lagi. Chief, jangan dikatakan ribut kencang. Puting beliau dan angin taufan pun semuanya pasti akan aku tentang. Jangan kita sesekali cuba melawan alam. Kau tidak tahu betapa hebatnya kuasa alam ini. Apabila tanah, air, angin dan api bersatu, maka hancur musnahlah alam ini. Tapi cerita seterusnya bagaimana, Guru? Marilah, akan ku ceritakan dalam perjalanan nanti. Belum sempat kisah cinta itu menjadi cerita yang paling indah. Cerita itu telah menjadi dongeng sejarah. Sebuah hikayat purbawara yang tragis, penuh berdarah.
suamiku Zamar Jobat pergi menabur bakti dan anak yang aku kandungkan ini menjadi saksi. Di kala ini, saban hari aku menghitung anak pertama kami sebagai pewaris penyambung. Tanpa aku sedari, ada segelumit durjana yang menerjah ke hujung. Hingga akhirnya, nasib aku bagai sabut timbul menunggu untung. Durgawasa! Gerakan apakah kau datang kemari? Patih datang untuk menemani Tuanku Agus Ratna Putih. Pastinya Tuanku sedang sepi seorang diri. Lebih baik kau keluar dari rumahku ini. Kalau tidak, apa Tuanku Agus Ratna Putih? Jeritlah! Jerit! Tiada siapa yang akan mendengarnya. Zamar Jobat juga tidak ada di sini. Entahkan hidup, entahkan mati berjuang demi pertiwi. Lihatlah tuanku, lihat apakah yang telah Agus Ratna Putih lakukan suatu ketiadaan Zamar Jobat di rumahnya. Sungguh hina perbuatannya itu, mengaibkan keluarga tuanku. anak anda Agus Ratna Putih! Durgawasa, sungguh tidak beta sangkakan. Pegar yang selama ini beta harapkan, rupanya pegar yang makan padi. Tidak, bunda. Tidak, ayahanda. Biar ayahanda jelaskan. Tidak perlu dijelaskan apa-apa lagi. Anak anda Agus Ratna Putih. Semuanya telah boleh lihat dengan mata sendiri. Tidak, bunda. Tidak. Apa yang berlaku tadi tidak seperti apa yang bunda dan ayahanda lihat. Benar. Durgawasa, beta akan penjarakan kamu. Penjara? Raslah Nasari, tolonglah Patih. Beta tidak tahu menahu hal ini. Kalau diikutkan amarah di dalam hati beta, ingin saja beta hukum bunuh kamu Agus Ratna Putih. Tetapi mengenangkan Zamar Jobat itu anak kami berdua, maka beta akan hantar kamu ke muka bumi dan jangan kamu balik di atas langit ini lagi. Balik. Bini ke mana? Laki aku! Laki aku! Laki aku! Bini ke mana kan laki aku? Bini ke mana? Bini ke mana dalam laki aku? Menuju pergi ke mana?
putih. Gadis malang itu aku temui temujul lemah di kaki gunung. Dalam kebasahan dia terdambar, tak kalah kilat sabung menyabung. Entah dari mana dia muncul, tidak aku ketahui. Dengan rasa kemanusiaan, aku menghulurkan bakti. Maka akulah Kelana, seorang petani kampung yang membajak padi huma. Kais pagi makan pagi, membanting tulang sepenuh daya, silih berganti demi sesuap nasi. Apabila orang kampung mula bertanya, gadis manakah yang kau bawa itu? Dari mana asal dia? Lain sungguh cara dan bahasanya. Lalu, aku mengatakan pada mereka, ini adalah isteriku. Agus Ratna Putih tidak pernah menceritakan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Yang cuma diulangi adalah nun jauh di atas sana, nun jauh di atas sana, nun jauh di atas sana. Apabila aku mendongak ke langit, sesekali aku terfikir, adakah Tuhan memakbulkan doa aku yang basah dalam zikir? Atau moga mendapatkan tuah dan rezeki sebagai permintaan terakhir? Ataupun moga dikurniakan seorang isteri yang cukup sifat lahir? Nun jauh di atas sana ada berjuta doa terbang menerawang, saling berlumba ingin berjumpa dengan Tuhannya, membawa harapan agar dimakbulkan setiap bait kata. 6 bulan lamanya aku menjaga Agus Ratna Putih. Tidak pernah sesekali aku menyentuhnya. Dia juga umpama membawa tuah dan rezeki, di mana setiap hasil padi, ladang dan setiap sentuhan aku pada tanah semua mendatangkan hasil dan jadi. Pada waktu itu juga Agus Ratna Putih syarat mengandungkan seorang anak yang di mana tidak aku ketahui siapakah bapanya. Pada batas sebuah takbir, pada sujud yang paling akhir, mata ini selalu dinengani titisan air. Desah dan gelisahku begitu fakir. Wahai lelaki, wahai lelaki, ketahuilah bahawa di bahuku ini kau tinggalkan satu beban yang kau tak mampu tanggung sendiri. Lalu kau datang mengotori dengan dendam dan darah yang kau sendiri tak pasti, tak mengerti. Agus, buat apa datang kemari? Tiada apa-apa. Cuma, bagaimanakah hasil tanaman hari ini? Oh, itu ke? Syukur kepada Tuhan telah menganugerahkan aku 2 punca rezeki. 2 punca rezeki? Iya,
Yang pertama, lihatlah hasil tanaman ini. Semua segar-segar belaka. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Tapi saya tetap bersyukur. Yang kedua, kau Agus, kau muncul dalam hidup aku yang selama ini aku hidup seorang diri di sebalik pegunungan tebal ini. Agus Ratna Putih. Walaupun aku tidak tahu dari mana asal usulmu, namun sudikah kau jika aku sunting menjadi isteri? Maaf. Aku ini wanita yang sudah bersuami. Walau apapun ketentuannya, aku akan tetap menanti. Menanti? Menanti untuk apa? Dan sampai bila? Dari dulu hingga kini kau menanti sesuatu yang tak pasti. Kelak anak itu akan menjadi sunti. Biar apapun kata orang, atas rasa kasih dan sayang, akan aku jaga anak ini dengan penuh kasih. Bagai minyak yang penuh ditatang, walaupun hubungan ini adalah larang. Dilarang! Bagaimana ayahanda dan bonda boleh berkata begitu? Sedangkan anakanda sendiri yang tahu siapa Agus Ratna Putih sebenarnya. Benar ananda. Ayahanda dan bonda telah melihatnya dengan mata sendiri. Ananda Agus Ratna Putih telah memalitkan arang ke muka kita. Benar kata bondamu itu, anaknya. Kalau bukan kerana Dres Lanasari yang telah membawa usul dan bukti, sudah pasti kita masih tertipu dengan kesucian palsu Agus Ratna Putih itu. Percayalah ananda. Sebelum ini, Dres Lanasari telah berulang kali mengkabarkan hal ini kepada bonda. Tetapi bonda tidak percaya. Namun, setelah bonda melihat sendiri Agus Ratna Putih bermukah dengan Durgawasa, maka anak anda harus berpisah dengan Agus Ratna Putih. Tetapi kenapa hukuman seberat ini harus dijatuhkan? Sedangkan dia masih lagi bergelar isteri. Ayahanda, di mana Agus Ratna Putih? Ayahanda telah menghalau Agus Ratna Putih ke muka bumi. Dia tidak layak lagi berada di atas langit ini. Anakanda akan turun ke bumi untuk mengambil semula Agus Ratna Putih. Ayahanda tidak izinkan. Anakanda akan tetap turun ke bumi. Walau apa pun yang terjadi, walau sesiapa pun yang menghalang, akan anakanda bawa pulang, walau hanya sekilas bayang. Anakanda, turunnya aku ke bumi untuk mencari isteri tersayang. Niat di hati ingin ku bawa pulang. Namun, hatiku hampa bukan kepalang. Ku berjalan seorang diri, seorang senyawa, sehelai sepinggang, tiada apa yang ku bawa. Ku mohon diberi petunjuk
agar aku bertemu dengannya. Hampir sepurnama-lamanya aku berjalan, terjumpa di sebuah kampung terpencil dan tersembunyi di sebalik gunung. Lalu aku mencuba nasib dan untung. Nafasku yang perlahan menjadi kencang saat aku terlihat Agus Ratna Putih bersama seseorang. Ya, itu isteriku. Dan lelaki itu menggendong anak kecil di lengannya. Adakah mereka berdua telah? Walaupun anak ini lain sifatnya seperti manusia, namun akan aku jaga dan berikan didikan yang sempurna. Akan aku ajari tentang segala ilmu dunia. Anak ini akan aku berikan nama Cendera Kirana. Cendera Kirana, Chief! Jika benar kata lelaki itu, maka isteriku telah mencalitkan dusta padaku. Biarlah tangan lelaki itu sendiri yang mencabut nyawanya. Di dari langit seperti ada sesuatu dari atas sana akan muncul kemari. Itu adalah petanda kepada malapetaka. Barangkali ada. Tingkah dan rangkulmu telah bersabda setia, sehingga nyawa dicabut dari badan, sehingga nafas terakhir keluar dari umbunnya ya. Agus! Maafkan aku, Agus. Maafkan aku. Maafkan aku, Agus. Aku tak tahu apa yang telah merasuk diri aku, Agus. Kelana beritahu anak itu bahawa ayahnya adalah Samarjobat, pahlawan terbilang tiada terperi. Dan ibunya adalah
satu hari nanti, bila kau berada di satu persimpangan, takkan kau tahu hala dan tujuan. Antara kiri mahupun kanan. Permainan. Satu, keputusan dibuat terburu-buru. Dua, hilang pedoman terus melulu. Tiga, rakos tanpa arah tuju. Itu serakah dan nafsu. Bertindak ataupun tidak, berfikirlah terlebih dahulu. Dan silapnya lelaki yang bernama Zamar Jobat itu tidak berbuat begitu. Kisah ini mengenai seorang isteri yang derita, menanggung beban sengsara atas satu peristiwa tentang bagaimana jasadnya bercerai nyawa, tentang suaminya yang rakus menerja tanpa usul periksa kerana atas satu rasa kecewa memendam duka sehingga akhirnya membebani sang anak yang tidak tahu apa-apa. Dibesarkan tanpa ibu dan bapa. Aku bernama Cendera Kirana. Demikianlah tadi persembahan kiasan Cendera Kirana dari Kolej Kirana Pulang. Memperkenalkan kumpulan produksi dan pelakon yang menjayakan teater Cendera Kirana. Busana dan tarian Shirin Farisha, Amirah Husaini, Sarah Osman, Reza Fahmi dan Zuhaira Ashifin. Hiasan pentas Zarif Zubair, Azizi, Syafiq Arifin dan Faiz Azmi. Teknikal Faiz Dio, Hadri Zulkifli dan Sulaiman. Publicity Puteri Ini dan Syahibah. Memperkenalkan para pelakon Cendera Kirana, Sufia, Wan Godo dan Syam Irwan sebagai anak-anak randai, T-Rex dan Ina sebagai Almas dan Widya, Amel dan Eri sebagai Suri dan Indra, Amira Faiz dan Zara sebagai Durga Wasa dan Resna Nasari, Safwan dan Awin sebagai Raja Hanan Tamboga dan Dewi Singh Sarabala, Tashim, Syul dan Ahmad Benan sebagai Kelana, Agus Rahmat Putri dan Rahmat Sudan, Dida sebagai Cendera Kirana, penolong pengurus pentas Aisyah Nabila, pengurus produksi Rose, dan pengarah dan penulis Roy